Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarikos. Berita dimulakan mengenai kunjungan hormat Westar Aviation Services Sdn Bhd ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Kunjungan yang diketuai pemilik Westar Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim beserta rombongannya itu bagi membincangkan mengenai usaha sama Westar dengan Hornbill Skyways dalam memperluaskan perkhidmatan pengangkutan helikopter di Sarawak. Bercakap kepada media, Tan Sri Dr. Syed Azman berkata pihaknya memfokuskan usaha untuk melatih Sarawak supaya dapat mengambil alih industri berkenaan. So we have come to an agreement where Westar has agreed to take 40% stake and the rest 60% with the state government. Currently we are operating from a base in Miri. So the aim is to train Sarawakian to take over this industry. Helicopter offshore service is a very, I would say, serious kind of stuff. It's dangerous. So we have to be well trained. So we've agreed to train Sarawakian, and after 5 years, we will hand over the entire business to the state. Dalam pada itu, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Datuk Hussein memberitahu pihaknya akan mempertimbangkan cadangan yang dibentangkan Westar ke atas Ketua Menteri. Ujarnya cadangan tersebut menarik dan bertepatan dengan aspirasi Sarawak untuk menjadi negeri maju. Because we will consider the proposal and we will bring up to the board and the state government to discuss further. But I think it's a good proposal, and I think it's good for the people of Sarawak in terms of the technology transfer from Westar to Hornbill and of course to the industries, the development of the aviation industry in the state of Sarawak. Westar Aviation Services merupakan salah satu peneraju global dalam perkhidmatan penerbangan helikopter luar pesisir yang telah memberi perkhidmatan kepada pelbagai pelanggan minyak dan gas domestik serta multinasional yang terkemuka sejak penubuhannya pada tahun 2003. Berita seterusnya, Sarawak tidak berniat untuk keluar daripada Malaysia meskipun lantang dalam memperjuangkan semula hak-haknya ketika ini. Sebaliknya, tegas Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, perjuangan kerajaan negeri bertujuan menuntut semula apa yang sepatutnya menjadi hak Sarawak seperti yang dipersetujui dalam laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC semasa penubuhan Malaysia. We are not trying to go out from Malaysia. No, we love to be with Malaysia. We want to strengthen, but then we want to see those on the other side of the sea can understand us better. And we want to also share those equitable assets or resources to be equitably mengikut keadaan. Kita negeri yang besar. Sarawak is almost as big as the whole of West Malaysia. There are certain things that was agreed in the IGC in the formation of Malaysia, tapi tidak diagihkan mengikut purata yang betul. Bercakap dalam sidang media pada hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Rabu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan turut melahirkan rasa kecewa dengan sikap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pembangkang memperlekehkan gelaran Premier yang akan digunakan untuk menggantikan gelaran Ketua Menteri Sarawak. Katanya sebagai rakyat negeri ini, mereka sepatutnya gembira dan menyokong usaha dilaksanakan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam menuntut semula hak-hak negeri ini. Kita telah pelajari, mendalaminya secara mendalam, implikasi, effects and things like that. What are the terms that we are going to use? The implication of it. That's why we don't call the Premier as Prime Minister. We don't want to be on par because we respect the government, we respect the Kerajaan Pusat. The title cannot supersede the Prime Minister. Even though I know in social media a lot of people were making comparison, wow, we have got a Perdana Menteri sini, kita ada Perdana. No, that's why we bring it down slightly lower, Premier. Because Premier is slightly higher than Ketua Menteri.
Sementara itu, 5 rang undang-undang RUU pindaan yang telah diluluskan dalam mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 memperlihatkan usaha dan perjuangan gabungan Parti Sarawak GPS dalam meningkatkan sosioekonomi Sarawak. Menteri Muda Belia dan Sukan merangkap Ketua Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, kerajaan GPS membantu rakyat dengan menggunakan peluang dalam industri-industri tertentu selain mempraktikkan cara baharu dalam pembangunan industri di negeri ini. So kita melihat daripada pesisir ke kawasan pendalaman memang ada pendekatan kita dan kita telah menubuhkan badan-badan ini tadi di the board so that we can help improve the livelihood and also to see how much better we can do and increase the economic capabilities of Sarawakians. Dan ini untuk semua rakyat Sarawak. And a lot of emphasis is that looking at what Premier kita yang membuat pendekatan ini adalah untuk sustainability is one thing also. Dan juga menggunakan cara-cara moden, keadaan moden, digital economy dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada hari terakhir Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Gerald yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar turut membidas kenyataan Adun Bawang Asan Wong Sun Koh yang menyatakan penglibatan belia luar bandar dalam industri sagu dan nipah termasuk bidang pertanian berkurangan. Itu tidak benar. Banyak anak-anak muda kita yang dapat menggunakan kaedah baru, mitigasi dan sebagainya yang telah berjaya. So I think this is one of the steps daripada Kementerian Belia dan Sukan juga, pengenalan Belia dan Sukan dan pengenalan usahawan. We are looking into that, how to help and to make sure that whole sectors of strata Sarawakian society dapat mendapati daripada polisi dan dasar-dasar kerajaan. Sementara itu, Timbalan Ketua Pemuda Parti PBB Fazruddin Abdul Rahman turut menepis dakwaan pihak pembangkang berhubung keputusan meminda RUU Perlembagaan Negeri 2022 bagi mengubah istilah Ketua Menteri kepada Premier tidak membawa apa-apa perubahan. Tegas beliau, Sarawak perlu mempunyai perbezaan daripada negeri-negeri lain susulan periktirafannya sebagai rakan kongsi yang setara dalam pembentukan Malaysia. Oleh kerana kita telah diiktirafkan sebagai one of the partners forming Malaysia, sudah tentu perlu ada pengiktirafan dan perlu ada perbezaan kita dengan rakan kita dari Semenanjung. Sudah tentu jika pengiktirafan tiga pihak ini, sudah tentu Sarawak sudah tidak sama lagi dengan Melaka, sudah tidak sama lagi dengan Pulau Pinang. Maka kita perlu meletakkan sesuatu itu betul pada tempatnya. Maka sebab itulah kita menyokong penuh jawatan Ketua Menteri ditukarkan kepada Premier. Ianya consequential, berlaku setelah pindaan perlembagaan diluluskan. Beliau yang juga Adun Tupong menambah banyak lagi inisiatif dan pendekatan akan dilakukan bagi memastikan Sarawak mendapat semula hak-haknya yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sudah tentu banyak lagi inisiatif ataupun gerakan yang akan dilakukan oleh Premier kita untuk memastikan hak-hak kita dapat kita kembalikan. Jadi itu penting supaya masyarakat memahami jalan cerita kenapa Ketua Menteri kita tukar kepada Premier Sarawak. Jadi that's very important right now untuk memaklumkan kepada masyarakat kita. Selanjutnya, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab mengadakan lawatan singkat pada Isnin untuk meninjau beberapa projek di Selalang dan Kerubong yang telah siap dan sedang dalam pelaksanaannya. Projek-projek yang masih dalam pelaksanaan adalah projek transformasi luar bandar RTP tahun 2021 iaitu bina baru jeti nelayan Selalang berjumlah RM250,000 dan projek RTP 2021 bagi naik taraf jalan menuju pangkalan nelayan Sungai Lalang Kerubong berjumlah RM100,000. Turut dilawati projek RTP tahun 2020 yang telah siap iaitu bina baru gelanggang futsal Kerubong bernilai RM200,000 dan projek kecil luar bandar MRP membina pagar Dewan Kerubong secara gotong royong dengan kos RM20,000. Dalam pada itu, Insinyur Yusof berkata kemudahan jeti dan jalan menuju pangkalan nelayan bakal memberi manfaat kepada nelayan di Selalang dan Kerubong untuk turun ke laut. Beliau turut berharap dengan siapnya gelanggang futsal dapat memberi peluang kepada belia setempat untuk beriadah dan bersukan bagi mengelakkan mereka terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat.
Selain daripada itu, beliau turut mengucapkan tahniah dan syabas di atas kerjasama penduduk Rumah Panjang atas penglibatan mereka dalam gotong royong membina pagar Dewan Kerubung dan berharap dengan kemudahan yang disediakan dapat digunakan dengan sebaik mungkin oleh penduduk sekitar. Di Song, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM daerah itu telah mengadakan program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak Big Kids berusia 5 hingga 11 tahun yang bermula pada 14 Februari lepas di Pusat Pemberian Vaksin PPV St. John Paul II. Difahamkan program tersebut berterusan sehingga 17 Februari bagi murid Sekolah Kebangsaan SK Cardinal Wogan Song. Program berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, rata-rata ibu bapa yang ditemui berasa lega kerana anak-anak mereka sudah divaksin untuk dos pertama. Ketika ditemui, ibu bapa yakin pengambilan vaksin yang lengkap boleh mengurangkan komplikasi COVID-19 di samping membantu mengurangkan penularan wabak tersebut, terutamanya varian Omicron yang kini sedang menular dalam kalangan masyarakat. Dalam perkembangan sama, program imunisasi COVID-19 kanak-kanak Big Kids yang dilaksanakan di Miri juga berjalan lancar sejak bermula pada 7 Februari lepas. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama Unit Promosi Kesihatan UPK, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Miri di UTC Miri pada Rabu, mendapati ibu bapa dan penjaga menemani anak masing-masing dan datang awal bagi mengelakkan kesesakan. Ketika ditanya mengenai reaksi kanak-kanak yang menerima vaksin, petugas di PPV Klinik Kesihatan UTC Miri itu berkata ada yang menangis namun ditenangkan oleh ibu bapa dan penjaga masing-masing. PPV yang berkapasiti 120 penerima sehari beroperasi setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad dengan memberi suntikan vaksin jenis Pfizer-BioNTech kepada setiap kanak-kanak dengan selang masa 8 minggu bagi dos kedua. Aku udah nganjung anak aku vaksin. Aram kita ya pindai sama bela nganjung anak vaksin. Saya telah melaksanakan tanggungjawab saya dengan memastikan anak saya divaksin. Jom kita bawa anak kita pergi vaksin. 大家好，我已经完成我的责任了，带我孩子来接种疫苗。 Kami telah melaksanakan tanggungjawab kami dengan memastikan anak kami divaksin. Jom sama-sama kita hantar anak pergi vaksin. Hai kawan-kawan, nama aku Batisha, umur aku 8 tahun. Aram dia, aku udah vaksin. Aram kita sama-sama vaksin. Hai kawan-kawan, nama saya Amirul. Jom kita dapatkan vaksin. Saya sudah ambil vaksin. 大家好，我叫于浩田，今年12岁，我刚刚打好疫苗，邀请你们过来打疫苗。 Hai kawan-kawan, nama kami Damia, umur kami 9 tahun. Kami dah vaksin. Jom kawan kita vaksin sama-sama. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.